Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-172. Alhamdulillah. Tajuk kita hari ini adalah banyakkan berbuat kebaikan. Okey, sebelum tu Soleha nak minta tolong anda, tolong share dan tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link page live pada hari ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, Alhamdulillah. Jom sama-sama kita berselawat dan berdoa dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, nampaknya hari ni komen saya disorokkan. Semalam okey, hari ni dia sorok. So live sekarang pelik-pelik, ada yang tak boleh komen lah, ada yang komen tak nampak lah. Okey, tak apa, namun kita teruskan je sharing ilmu. InsyaAllah niat yang baik pasti Allah permudahkan. Dengar dengan gelas yang kosong, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Angga Masyita, hai Kak Isma, hai Kak Mariam, hai Umi Hendon, hai Nur Syahidah Hamidi. Thank you, tolong share, tolong seru. Okey, alhamdulillah. Thank you yang bersama-sama dengan Soleha pada hari ini. Waalaikumsalam. Hai Kak Emma, hai Puan Hamiati Idu. Betul lah kan? Setting live ni tak tahulah macam mana. So kita teruskan je sharing kita hari ni. Okey, banyakkan berbuat kebaikan. Hari ni Soleha nak share dengan anda 7B bagaimana kita nak banyak buatkan kebaikan tu. Apa yang kita kena lakukan? Okey, B yang pertama adalah banyakkan bersedekah. Ini memang the power of sedekah. Anda semua tahu kan, the more you give, the more you get back. Sebab tu orang yang banyak sedekah, insya-Allah hidup dia akan selamat, hidup dia akan sentiasa dalam pemeliharaan Allah. Bercakap pasal sedekah kan, semalam anda ada terbaca tak satu kisah di mana berlaku kemalangan lori dan beberapa kenderaan lain. Lori tersebut dikatakan pemandunya adalah positif dadah. So lori tu meluru melanggar kereta-kereta Myvi di hadapan. Kereta kuning tu memang remuk. So lihat tengok video dia, Masya Allah, Subhanallah. Tak sangka pemandu tu masih hidup dan keluar ikut cermin depan. Dan bila Soleha baca komen-komen dekat situ, apa yang Soleha dapat dan pengajaran yang Soleha ambil, hikmah dan ibrahnya, ramai yang kata bila mana kita kemalangan, teruk keadaan kereta tu, teruk sangat-sangat remuk, and then adalah bila mana pemandu tu selamat, luka dia sikit je, Masya Allah. Dan orang yang tengok kejadian pada masa tu semuanya rasa macam teruja, excited sangat dengan kekuasaan Allah. Sebagaimana kereta Myvi yang remuk hampir 90% tu, tetapi pemandunya luka sedikit sahaja dan boleh keluar ikut tingkap depan. Cermin yang dah pecah tu, dia keluar ikut tingkap depan tu. Lalu Soleha baca komen dia, dia kata selalunya orang yang terselamat daripada kemalangan ni adalah kerana the power of sedekah dengan doa barakah ibu bapa dia. Amazing sangat. Amazing sangat. Allah nak bagi dia peluang hidup yang kedua. Kejadian ni baru berlaku semalam. Kemalangan di Jalan Ipoh, tak silap Soleha. Kemalangan tu di Jalan Ipoh dilanggar oleh lori yang agak besar. Soleha tengok video tu, laju sangat. Laju dan memang hilang kawalan. Alhamdulillah, Allah selamatkan beliau. Allah bagi peluang hidup yang kedua. Subhanallah. The power of sedekah. Itu keyword yang Soleha nak sampaikan kepada anda semua.
di mana bila kita banyak bersedekah akan melindungi kita daripada bencana, akan lindungi diri kita daripada bala, malapetaka, bahaya daripada manusia, kezaliman manusia. Allah selamatkan daripada kemalangan, Allah selamatkan daripada musibah. Allah sentiasa melindungi kita dan bagi peluang kat kita kehidupan yang lebih panjang. Allah panjangkan umur kita. Itu adalah the powerful of sedekah. Sebab tu kita dalam kehidupan jangan kita tinggalkan buat kebaikan dengan orang sekeliling kita. Hatta kita bantu dia untuk kalihkan ranting yang berbahaya di tengah jalan pun itu dikira sedekah. Bila kita mudahkan urusan orang, Allah akan lebih mudahkan urusan kita. Banyakkan sedekah. The powerful of sedekah. Sangat-sangat amazing. Bila Soleha tengok video tu, Soleha sendiri rasa, ya Allah, subhanallah, dia hidup dengan keadaan kereta yang macam tu. Kata orang itu adalah asbab banyak bersedekah. Okey, tu yang pertama, B pertama. Okey, B yang kedua adalah banyakkan baca Al-Quran. Sebanyak mana kebahagiaan yang kita nak dalam kehidupan ni, kita nak tenang hati, kita nak bahagia jiwa, kita nak rezeki barakah, kita nak rezeki masuk melimpah ruah, banyakkan baca Al-Quran. Kerana Al-Quran adalah terapi dan ubat yang paling mujarab. Tak ada apa yang dapat menandingi dengan kemukjizatan Al-Quran yang sangat luar biasa, di mana Allah kurniakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, di mana segala isi Al-Quran itu semua melengkapi segala isi alam ni. Ada cerita pasal alam semesta, ada cerita pasal hari kiamat, ada cerita pasal hukuman-hukuman undang-undang Islam, hukum berzina, hukum mencuri, hukum minum arak dan sebagainya. So Allah itu melengkapi dan menguasai segala isi alam ni dengan menceritakan bahawa kekuasaan Allah ni tiada tandingannya. Sebab tu bila kita baca Al-Quran, hati kita tenang. Bila kita baca Al-Quran, jiwa kita rasa bahagia sangat. Dan urusan kita yang paling lihat dan paling jelas, urusan seharian kita sangat dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kata tak boleh baca satu hari satu juzuk? Siapa kata satu hari tak boleh nak baca Al-Quran? Cuba tengok Al-Quran kita. Adakah sudah berhabuk ataupun memang kita sentuh Al-Quran kita, kita buka hari-hari? Satu kali berapa kali kita buka Al-Quran kita? Tanya balik diri kita. Kalau kita nak bahagia, nak capai kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak dipermudahkan urusan dunia dan akhirat, banyakkan baca Al-Quran. Sebabnya Al-Quran ni adalah penyelamat kita di dunia akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Bacalah Al-Quran banyak-banyak. Inilah makanan akhir zaman yang akan menyelamatkan kita daripada mara bahaya, yang akan menyelamatkan kita dan memberikan kita kejayaan yang hakiki, dan kita sentiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita rajin baca Al-Quran. So Al-Quran ni sangat-sangat best. Sangat-sangat best. Allah memberi pahala 1 huruf 10 darajat. Cuba kita bayangkan satu muka surat tu berapa ratus ribu, puluh ribu Allah bagi darajat dekat kita. Bila kita baca alif lam mim je dah dapat 30 darajat. 1 huruf 1 darajat. Itu kalau kita baca. Kalau kita hafal pula, lain pula pahalanya. Pahala dia lagi berganda. Sebab tu orang yang hafiz Al-Quran sangat-sangat luar biasa. Akal dia, hati dia sangat-sangat bersih luar biasa. Bila mana dia sangat-sangat menjaga Al-Quran, hati dia clear, hati dia bersih, dia boleh hafal. Allah izinkan dia untuk hafal ayat Al-Quran. Ayat suci Al-Quran yang sangat agung tu Allah izinkan untuk masuk dalam dada dia, dalam jantung dia. Orang yang hafal Al-Quran ni, kalau dibelah jantungnya, dibelah hatinya, sangat-sangat suci, murni, bersih. Sebab tu dia mampu untuk hafal Al-Quran. Amazing sangat para hafiz Al-Quran. Okey, yang ketiga, B yang ketiga adalah banyakkan sharing ilmu. Sebab tu sampai hari ni dah 2 tahun dah secara konsisten Soleha non-stop untuk sharing ilmu. Sebab inilah Soleha nak jadi sebagai ladang pahala saham akhirat buat diri Soleha sendiri. Dan Soleha nak berkongsi manfaat dengan ramai orang. Di mana bila kita berkongsi ilmu ni, ramai orang yang sebelum ni tak tahu ilmu sekian-sekian, bila dia dengar kita cakap, dia follow tips kita, dia ikut apa yang orang telah berjaya lakukan, dia rasa terinspirasi dan dapat hasil luar biasa. Sebab tu kita
banyakkan sharing ilmu. Tak kira lah, walaupun kita sampaikan walau hanya satu potong ayat, walaupun bukan secara live ke, walaupun dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambaran, dalam bentuk grafik, dalam bentuk video, dan apa sahaja perkongsian kita yang berbentuk ilmiah dan bermanfaat untuk ummah, insya-Allah ada pahala kita. Sebab tu jangan jemu-jemu untuk berkongsi. Berkongsi sahaja apa sahaja semata-mata niat kita nak ajak orang buat baik, nak ajak orang kenal Allah, nak ajak orang sayang Allah, nak ajak orang berhijrah daripada sebelum ni masa lampau kita kepada yang lebih baik, kerana Allah sukakan penghijrahan daripada yang buruk kepada yang baik, daripada yang hina kepada yang mulia, insya-Allah dengan izinnya. Sebabnya hidayah dan taufik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah barulah Allah mengizinkan kita semua ni untuk beroleh petunjuk, untuk beroleh hidayah dan beroleh cahaya penghijrahan yang memang didambakan oleh semua insan. Tak semua orang bertuah, tak semua orang terpilih untuk jalan hijrah. Andai kita terpilih untuk berubah, maka bersyukurlah. Bersyukurlah dan minta doa dengan Allah agar Allah tetapkan iman kita, agar kita istiqomah beramal, agar kita sentiasa jangan dibolak-balikkan hati kita. Bacakan setiap hari doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau bolak-balikkan hatiku sesudah engkau memberi hidayah kepadaku. Sesungguhnya engkau maha pengunia dan pemberi segala rezeki dan juga petunjuk. Sebab itu kita minta petunjuk daripada Allah, supaya Allah ni sentiasa mengurniakan kita mati dalam iman, masuk ke dalam syurga tanpa azab, tanpa hisab. InsyaAllah doa yang baik-baik, maka segala yang baik tu akan datang kepada diri kita sendiri. Jangan jemu untuk mendoakan antara satu sama lain. Okey, B yang keempat adalah banyakkan mudahkan urusan dan tunaikan hajat orang lain. Sebagai contoh, kita tahu kawan kita ni berhajat sangat nak ada Al-Quran tagging. Tiba-tiba kita tahu dia ni berhajat lah. Contoh kawan kita nak telekong, nak telekong warna putih kan. Tiba-tiba kita just kita dengar dan kita cuba sedaya upaya untuk tunaikan hajat dia. Ikut kemampuan kita lah, ikut kemampuan masing-masing. Kalau yang tak mampu nak belikan, insya-Allah kita cuba doakan agar ada orang yang boleh tunaikan hajat dia. Contoh kalau kawan kita teringin nak makan pulut kuning, and then kita bagilah resepi, ajar dekat dia macam mana nak buat resepi pulut kuning yang senang dan mudah. Kalau kawan kita teringin nak makan ikan bilis, sambal ikan bilis, kita senyap-senyap post dekat dia. Tiba-tiba dia terkejut, dah sampai. Itulah tanda kita ni suka tunaikan hajat orang, suka buat orang gembira. Sebab orang yang suka buat orang gembira ni dan tunaikan hajat kawan-kawan dia, maka Allah akan memuliakan dia nanti di hari akhirat. Allah akan memayungi dirinya dengan payung arasy yang sangat bercahaya, yang sangat, orang kata, khas untuk orang yang beriman, khas untuk orang yang terpilih, insya-Allah. Sebab tu banyak buat kebaikan, banyak mudahkan urusan orang lain. Contoh kalau kawan kita tak pandai nak buat copywriting, kita ajar dia buat copywriting. Kita ajar dia macam mana. Mula-mula kena cari tajuk, mula-mula kena pilih isu apa yang kita nak ketengahkan, and then kita ajar satu persatu. Sebab tak ada baby yang tiba-tiba lahir terus melompat. Pasti ada step by step dia yang kita kena lalui. Sama juga macam kita manusia. Tak ada manusia tiba-tiba lahir terus pandai baca Al-Quran. Tak ada. Semua kita kena belajar, semua kita kena cari guru, semua kita kena berusaha dan kena ada sifat rajin. Kalau orang malas, dia takkan berjaya. Sebab tu kita kena buang jauh-jauh sifat malas. Penyakit M ni kita kena buang jauh-jauh dan campak jauh-jauh ke dalam Laut Cina Selatan sana, supaya kita sendiri ada sifat rajin yang teramat sangat demi mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan mudahkan urusan orang, banyakkan tunaikan hajat orang lain, insya-Allah Allah akan lebih permudahkan urusan kita. Okey, tu B yang keempat. B yang kelima adalah banyak bantu uruskan
kerja rumah, rutin harian rumah. Ini adalah special untuk suami isteri. Suami isteri yang hidup bersama-sama dalam satu keluarga hendaklah saling melengkapi. Contoh, isteri basuh baju, suami sidai baju, anak-anak lipat baju. Contoh, suami siang ikan, bersihkan ayam, basuh ayam, isteri tolong masak. Begitulah keluarga yang bahagia, di mana saling bantu-membantu, saling memudahkan urusan sesama dalam satu keluarga. Bak kata Wonderpad, apa yang penting? Kerjasama. So kalau kita nak berjaya, kita mesti bekerjasama. Jangan pentingkan diri. Jangan anggap isteri kita ni orang gaji. Jangan anggap isteri kita ni kuli. Jangan anggap isteri kita ni orang yang kita boleh suruh-suruh sesuka hati. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami yang baik, suami yang bagus adalah suami yang bantu mudahkan urusan isteri, bantu buat kerja rumah. Kalau suami boleh masak, tolong masak. Kalau suami boleh tolong basuh pinggan, tolong basuh pinggan. Kalau suami boleh tolong jagakan anak, tengokkan anak sambil-sambil jaga anak. Itulah suami misali. Itulah suami yang soleh. Itulah ketua keluarga. Anak-anak kita tengok, dia pun rasa seronok. Ayah baiknya tolong Umi. Ayah baiknya sama-sama tolong Umi masak. So dekat situ, dalam kita tak sedar, kita sedang train anak-anak kita untuk mendidik, membudayakan amalan murni dengan akhlak Islamiah yang sangat-sangat baik yang kita tonjolkan antara sifat suami dan isteri yang saling melengkapi ni. Inilah yang membantu untuk orang kata sebuah keluarga yang bahagia. Baiti jannati. Kalau kita nak sebuah keluarga syurga, hendaklah kita hidupkan seperti cara syurga di dalam rumah tangga kita. Jangan marah-marah, jangan ungkit-mengungkit, jangan perli-perli, jangan tengking-menengking, tetapi salinglah berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan kita tak akan sempurna kalau kita tahu nak selfish, nak pentingkan diri, tak nak bantu, nak orang lain je yang buat semua. Mesti ada toleransi, mesti ada sikap kasih sayang menyayangi. Macam awal-awal kita kahwin, semua pun sanggup. Nak redah gunung berapi pun kata suami sanggup. Lagi-lagi yang waktu bercinta-cinta kan, cinta monyet. Abang sanggup buat apa saja. Sanggup berenang ke lautan Pasifik demi cintaku padamu. Betapa kita kata-kata kita tu, kita dengar macam tak logik akal langsung kan. Tetapi itulah ucapan kita. Waktu sayang, waktu belum sah menjadi suami isteri, semua mampu. Bau kentut pun wangi kan. Kata ustaz-ustazah, bau kentut pun wangi. Tetapi bila kita dah berkahwin, dah berumah tangga, kenapa tak kekalkan kemesraan macam tu? Kenapa tak kekalkan sifat romantis yang macam tu? Kenapa kita tak hidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah? Makan bersama, solat berjemaah, semua bersama-sama. InsyaAllah kalau kita hidupkan semua ni, tak ada lagi rasa malu antara suami isteri. Yelah dah halal, kenapa nak malu? Waktu tak halal lagi, tak tahu pun erti malu. Semua kita anggap halal. Itulah manusia. Itulah manusia yang perlu kita sentiasa pesan dan tegur supaya sama-sama capai redha Allah, berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, B yang keenam adalah buat kerja amal. Kalau kita nak redha dan kasih sayang Allah, banyakkan buat kerja amal. Kerja amal tu macam mana? Sebagai contoh, kalau kita ada masa ke lapangan, sedekah tenaga kita, pergi masjid, pergi surau. Dah lama kan PKP, dah lama dah berhabuk, basuh bilik air, basuh, mopkan, vacuumkan kapet masjid dan surau yang dah berhabuk lama. Dah lama orang tak kunjung. Tak lama lagi tiba-tiba nanti orang dah boleh pergi masjid tanpa limit. Orang dah boleh dah balik kampung, rentas negeri. So time inilah kita ambil kesempatan cuci bilik air, belikan sabun, belikan selipar untuk surau, masjid. Inilah tanda kita buat kerja amal. Sapu sampah, kutip daun kering. Tersasul-sasul. Kutip daun kering demi untuk orang kata inilah saham akhirat kita.
Saham akhirat kita untuk bantu agama Allah. Kita kata kita nak pahala. So inilah caranya. Bantu, tukarkan telekung, basuhkan telekung, ambil kutip, basuhkan. Kalau ada duit lebih, sedekah telekung, wakaf telekung. Inilah bantu dalam amal kebajikan kita, jariah kita yang orang tak tahu. Sedekah Al-Quran dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak nampak apa benda ya aku nak buat untuk bantu amal kebajikan, nak bantu masyarakat ni, nak bantu agama ni. Kadang-kadang kita blur kan, tak tahu apa. Sebenarnya banyak cara sedekah. Banyak sangat cara sedekah yang kita boleh lakukan dalam senyap-senyap yang orang lain tak tahu, tapi kita buat sahaja demi kebaikan orang. Tak perlu pun orang tahu. Sedekah yang paling baik adalah sedekah secara senyap-senyap. Okey, B yang terakhir adalah bersih, iaitu jaga kebersihan. Jaga kebersihan diri, tempat sekeliling kita, rumah kita especially, tandas bersih, sinki bersih. Kalau kita duduk dekat rumah kan, sebelum nak masuk tidur, sebelum naik atas, sebelum masuk bilik tidur, bersihkan, pastikan dapur dalam keadaan clear. Jangan ada sisa makanan, jangan ada sampah yang masih belum diikat, kerana jin dan syaitan suka benda-benda kotor ni. Sebab tu saya kata, kalau dalam rumah kita ada gangguan, ada benda-benda yang orang kata kejap-kejap panas, macam ada suasana yang tak enak kita rasa, sebenarnya ada benda bertenggek dekat situ. Sebab kita tak jaga kebersihan. Kebersihan itu adalah separuh daripada iman. An-nazafatul minal iman. Kebersihan itu adalah separuh daripada iman. Kalau kita ada iman, kita akan menjadi seorang yang pembersih. Kita akan sentiasa tengok, adakah rumah aku bersih? Adakah tandas bilik air aku bersih? Adakah aku dah cuci, dah clearkan semua sisa makanan, sampah semua dah ikat dan dibuang ke dalam keluar rumah yang ada tong sampah besar untuk ahli SWM ambil setiap hari berkenaan. So kita jaga kebersihan. Sebab punca rumah kita, kadang-kadang makhluk halus suka datang rumah kita sebab rumah kita kotor. Dan lagi-lagi wanita yang datang setiap bulan, bagaimana anda jaga kebersihan? Apa yang anda pakai tu bungkus elok-elok, dan jangan biarkan bersepah-sepah, kerana makhluk halus ni dia suka benda-benda gitu. Soalnya memang akan cakap benda ni sebab benda ni adalah umum. Suami pun, lelaki pun kena tahu benda ni, sebab nanti suami dan lelaki akan ada isteri untuk tugas dia mendidik isteri dia. So kita jangan anggap benda-benda macam ni remeh, benda-benda macam ni tak penting. Tetapi benda-benda macam ni lah education yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa punca penyakit, apa punca masalah datang dalam kehidupan kita. Tiba-tiba gangguan, tiba-tiba kena kacau, tiba-tiba histeria dan sebagainya, adalah berpunca daripada kebersihan, adalah berpunca daripada aktiviti dalaman rumah. Sebab tu kita kena clear, kena sentiasa jaga kebersihan. Jangan jadi seorang yang pengotor, kerana benda-benda macam tu memang suka segala yang kotor-kotor tu. Itulah makanan dia, itulah tempat habit dia. Sebab tu rumah kita pastikan clear. Kalau boleh, pasang ru'yah, pasang ayat Al-Quran dalam rumah kita, supaya rumah kita sentiasa sejuk, sentiasa dipagari. Malam-malam sebelum tidur baca Al-Mulk. InsyaAllah, rumah yang sentiasa dibacakan Al-Mulk dan juga dihidupkan taklim di dalam rumahnya, InsyaAllah rumah tu dari jauh, malaikat dekat langit tu dah nampak dah. Itulah rumah yang bercahaya, itulah rumah yang bersinar. Jom para malaikat, jom kita turun, tambah rahmat, hantar rahmat dalam kehidupan dia. Inilah kisah sebenarnya. Rumah-rumah yang dihidupkan dengan amalan-amalan sunnatullah, amalan-amalan yang Nabi buat, insya-Allah rumah itu akan sentiasa bercahaya, rumah itu akan sentiasa sejuk, rumah itu akan sentiasa tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Okey, ini sahaja perkongsian soleha berkenaan 7B, bagaimana nak berbuat kebaikan dalam kehidupan kita. Sebenarnya banyak lagi, tetapi soleha kongsikan kepada anda 7 sahaja. So selamat beramal dan semoga kita istiqomah terus untuk mencapai redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Komen soleha ni tak keluar tau. Tak tahulah kenapa FB live ni. So saya tak nampak komen-komen anda. Saya tak nampak anda like ke komen ke.
Alhamdulillah, yang Soleh tahu sekarang ni ada 14 mata yang tengok. Alhamdulillah. So, ini sahaja perkongsian Soleh hari ini. Soleh doakan agar anda semua dalam pemeliharaan Allah, sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, segala yang buruk itu datangnya daripada diri Soleh. Soleh minta maaf sangat, dan segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih kepada kalian, Allah cinta kalian, Allah sayang kita. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.